Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 17, iaitu di dalam bidang sirah dan tamadun Islam, iaitu berkaitan dengan tajuk keunggulan tokoh Islam. Baiklah murid-murid, untuk makluman murid-murid, terdapat 3 tokoh Islam di dalam tajuk ini. Tetapi pada hari ini kita akan belajar tokoh yang pertama, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Baiklah murid-murid, terdapat 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah anda boleh menyatakan riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, menjelaskan sumbangan tokoh, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi dalam tamadun Islam. Dan yang ketiga ialah menerangkan iktibar daripada keunggulan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi ini. Jom murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, inilah dia merupakan tokoh yang pertama, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu Ustaz ingin menceritakan secara ringkas berkaitan dengan tokoh ini. Salahuddin Al-Ayyubi ataupun nama sebenarnya, iaitu nama penuhnya ialah Yusuf bin Ayyub bin Syazi. Beliau telah dilahirkan pada 532 Hijrah, iaitu beliau merupakan pengasas kepada dinasti Ayyubi, iaitu bangsa Kurdi yang terletak di Mesir dan Syria. Di barat, beliau dikenali sebagai Saladin. Beliau juga terkenal dalam kalangan Nasrani dan Muslim dengan kebolehannya sebagai ketua dan ketangkasannya dalam peperangan yang disertainya, juga dengan sifat kesatriaan dan belas kasihannya semasa Perang Salib. Baiklah murid-murid, beliau telah meninggal dunia pada 589 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 4 Mac 1193 Masihi, iaitu di kota Damsyik. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, semasa mereka membuka peti simpanan harta Salahuddin Al-Ayyubi ini, apa yang mengejutkan ialah mereka telah mendapati hanya terdapat sekeping wang emas dan 4 keping wang perak sahaja yang ada di dalam peti simpanannya murid-murid. Maksudnya murid-murid, Salahuddin Al-Ayyubi ini telah memberikan kesemua hartanya kepada rakyatnya yang miskin. Jadi begitulah murid-murid, begitu mulianya Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai pemimpin. Beliau telah dimakamkan di Masjid Umayyah, iaitu merupakan salah satu tempat yang terkenal
yang dikunjungi oleh pelancong pada hari ini. Baiklah murid-murid, seterusnya jawatan beliau ialah merupakan pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Kemudian dari segi ketinggian akhlak, beliau menghormati para ulama. Yang kedua, beliau berani mempertahankan agama. Yang ketiga, beliau juga prihatin terhadap kebajikan rakyat. Sebagaimana yang telah Ustaz ceritakan sebentar tadi. Okey, seterusnya berkaitan dengan antara guru beliau yang tersohor ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Asakir Ad-Damsyiki. Jadi begitulah murid-murid riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi secara ringkas. Semoga kita dapat mencontohi, terutamanya berkaitan dengan ketinggian akhlak yang beliau miliki ini. Seterusnya murid-murid berkaitan dengan sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi. Terdapat 3 aspek sumbangan ini, iaitu yang pertama daripada aspek ketenteraan, yang kedua daripada aspek keilmuan, dan yang ketiga daripada aspek pentadbiran. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu Ustaz ingin menceritakan berkaitan dengan aspek ketenteraan, iaitu berkaitan dengan kejayaan beliau dalam membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib. Baiklah murid-murid, di sini Ustaz ingin menceritakan secara ringkas berkaitan dengan kejayaan di dalam perang Salib ini. Baiklah murid-murid, kekalahan tentera Salib ini memberikan tamparan yang hebat buat mereka dan menjadi satu titik perubahan dalam sejarah perang Salib. Salahuddin telah berjaya menangkap Renak dan beliau sendiri memancung kepala Renak akibat kesalahannya. Raja Gai juga berjaya ditangkap, tetapi beliau tidak dipancung. Selepas tamatnya perang Hatib, Salahuddin berjaya merampas kembali hampir keseluruhan kota-kota yang dikuasai tentera Salib. Beliau berjaya menawan semula Baitul Maqdis, iaitu Jerusalem. Nama lainnya, pada 2 Oktober tahun 1187, selepas hampir 88 tahun kota itu dikuasai oleh tentera Salib, kecuali bandar Tyre yang tidak ditawan oleh Salahuddin. Salahuddin membenarkan tentera dan masyarakat Kristian pergi ke sana. Kota itu sekarang diperintah oleh Konrad dari Montferrat. Dia mengukuhkan pertahanan Tyre dan berjaya menahan 2 kepungan yang dilakukan oleh Salahuddin. Pada tahun 1188, Salahuddin berjaya membebaskan Gai dari Lusignan dan menghantar beliau kembali kepada isterinya, iaitu Sibila dari Baitul Maqdis. Perang Hattin dan kejayaan tentera Islam menawan semula Baitul Maqdis mengakibatkan terjadinya Perang Salib ketiga yang dibiayai oleh England. Baiklah murid-murid, kedua-dua pemimpin ini berjaya mencapai persetujuan dalam perjanjian Ramallah pada tahun 1192, di mana kota Baitul Maqdis akan terus berada dalam tangan orang Islam tetapi dibuka kepada penganut-penganut Kristian.
Penjajahan itu menjadikan negeri-negeri salib hanyalah gugusan kecil di sepanjang pesisir pantai Tyre hingga ke Jaffa. Baiklah murid-murid, begitulah secara ringkas kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi ini membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib. Yang kedua, dari aspek keilmuan, Salahuddin Al-Ayyubi telah mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, daripada aspek pentadbiran, yang pertama ialah beliau telah mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebagai hospital yang dinamakan sebagai Bimaristan Al-Atiq. Yang kedua, sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang diletakkan kepada pesakit. Jadi begitulah murid-murid, terdapat 3 aspek sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi ini, iaitu daripada aspek ketenteraan, keilmuan dan pentadbiran. Baiklah, seterusnya objektif pembelajaran terakhir ialah berkaitan dengan iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh yang telah kita bincangkan, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Baiklah murid-murid, apakah pengajaran yang kita boleh ambil ataupun apakah iktibar yang kita boleh contohi daripada keunggulan tokoh tersebut? Pertama ialah kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islam agar masyarakat Islam dapat memahami Islam yang sebenar. Maksudnya, walaupun kita menghadapi cabaran dan rintangan yang begitu hebat, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi tokoh-tokoh Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi ini di dalam kita menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, kita hendaklah menyebarkan ilmu dengan kepakaran yang ada agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara, iaitu bergantung kepada kepakaran yang kita miliki. Kita hendaklah menyebarkannya untuk manfaat semua umat Islam khususnya. Yang ketiga murid-murid, kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh Islam, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi ini, agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Jadi begitulah murid-murid, iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada keunggulan tokoh yang telah kita bincangkan pada hari ini. Semoga anda semua dapat memahami apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.